maaf sebab laptop ni dia gagal berfungsi pula tadi. Jadi kita dah reboot dan Azim ada share screen, boleh nampak screen tu kan. Okey, pertama kali petang ni Azim nak berkongsi peluang dalam bisnes takaful dan peluang untuk buat duit lah. Basically kita tahu banyak bisnes yang terkesan dengan situasi sekarang dengan pandemik COVID-19 dan Azim juga percaya rent ataupun kita punya real estate negotiator ni terkesan juga dengan keadaan sekarang. Jadi apa salahnya kita memberi peluang kepada diri kita untuk tahu satu cabang lagi yang boleh kita jadikan source of income. Basically dia tak lari banyak dari apa yang kita tengah buat sekarang lah. Basically kita tengah buat property lah kan. Jadi peluang tu sebenarnya dah ada sebelum ni. Cuma kita memberi peluang tu kepada orang lain. Macam Mimi kata tadi lah. Kita close sales property, kita close sales rumah tu, tapi kita memberikan business MLTT tu kepada orang lain. Jadi kat sini peluang yang paling Azim nampak sinonim ataupun boleh dikaitkan dengan property adalah MLTT, iaitu Mortgage Level Term Takaful. Okay. Jadi Azim nak mulakan Azim punya presentation menggunakan slide lah. Boleh nampak Azim punya slide? Okay, insyaAllah. Okay, Azim daripada Great Eastern Takaful. Basically, kita ada cluster group. Cluster group maksudnya ada beberapa leaders di dalam Great Takaful Group. Dia bermulanya dengan seorang leaders dan dia berkembang. Okay. Jadi hari ni Azim bukan nak cerita tentang diri Azim, apa pencapaian Azim. Azim nak cerita tentang opportunity. Kalau cerita pencapaian, Azim rasa average group buyer-buyer macam audience ni dah tahu dah apa yang perlu buat. Ada sendiri punya motivasi. Jadi Azim tak perlu share presentation yang pencapaian Azim lah dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita buat betul-betul, attitude kita betul, kat mana pun kita boleh berjaya. Jadi kita nak meneroka satu lagi peluang baru, bisnes kita. Di samping kita buat property, kita boleh juga explore dengan bisnes takaful melalui MLTT. Okey, ini sedikit sebanyak tentang latar belakang company. Kita di bawah Great Eastern Takaful dan Great Takaful Group. Great Takaful Group adalah nama kluster yang terdiri daripada beberapa GSM yang kita lahirkan daripada grup kita yang dinamakan Great Takaful Group. Great Takaful Group sebenarnya adalah di bawah Great Eastern Takaful lah. Okay. So ini adalah beberapa penganugerahan yang diterima oleh Great Eastern Takaful. Even though kita baru tak baru, tapi once kita launch kita punya ataupun kita ditubuhkan, kita telah mendapat beberapa pengiktirafan lah. Kita ditubuhkan pada 10 Disember 2010, hujung tahun lah. Kita kata 2011 adalah full year. Tahun pertama tu kita dah dapat dah Best New Takaful Operator 2011 tu. Kenapa kita ditabarkan sebagai New Takaful Operator? Pada tahun 2010 tu ada 6 company yang diberikan lesen takaful, tapi kita dianugerahkan sebagai Best New Takaful Operator kerana sistem-sistem kita yang paperless dan sangat-sangat efektif lah. Okay. Itu tentang kejayaan baby. Lepas tu pada 2012 kita Best New Islamic Institution 2012 dan seterusnya di peringkat Asia 2013 Best Takaful Operator. Jadi kalau dengan sistem dengan support yang tak mencukupi daripada Great Eastern Takaful, basically kita tak akan dapatlah untuk merangkul anugerah ni. Okay. So next, ini adalah di antara kita punya associate, kita punya wakil takaful. Sebenarnya kita ada dua office, main office lah. Di zon utara dan zon tengah, dan di Bertam pun ada, baru dibuka masa PKP ni, tapi tak beroperasi lagi sebab kita nak jaga ni lah, sebab pandemik ni kan kita
kita ambil keputusan untuk tak buka lagi lah, tapi dah siap dah. Okay, so our mission, kita nak produce Bumiputra leaders who are excel in Takaful career. Then our mission is support, assist and train the Bumiputra begin in Takaful and succeed in this field. Sebenarnya ini adalah mission kita untuk melahirkan Bumiputra untuk berjaya dalam bidang Takaful. Okay, our tagline Takaful Entrepreneur Builder, kita bukan saja nak melihat anak buah kita duduk di tempat agent sahaja. Basically kita nak build kita punya ejen-ejen Takaful ni, Takaful advisor kita untuk menjadi seorang usahawan Takaful yang berjaya. Itu kita punya tagline lah. Okay, our core value is love, care, share, customer satisfaction and trust, right mindset and integrity. Itu company memang kita setkan core value kita. Okay, ini organisation chart bawah Great Eastern Takaful. Kita ada 4 GM di sini. Basically bermula dengan seorang, lepas tu lahirnya seorang. Basically Azim merupakan first Bumi, first Malay GSM in Northern, Perak, Penang, Kedah dan Perlis, Northern region. Alhamdulillah dinobatkan sebagai first Malay Bumi di Great Eastern Takaful dan telah melahirkan dua orang GSM di bawah Azim, iaitu GM Syed Safaris dan GM Rizki. Dan di bawah kita juga ada beberapa unit manager lah, okay, sekarang ni, dan kita mengharapkan ramai lagi unit manager, group manager yang kita akan lahirkan. Okay, insyaAllah. Amin. Okay, adakah semua? Okay. Ada. Alhamdulillah. Ada. Stay dengan Azim Okey, ada banyak lagi perkongsian yang Azim akan isikan pada petang ni. Kita stay. Alhamdulillah. Okey, pencapaian agensi. Kita ada pencapaian-pencapaian yang boleh kita banggakan. Ni di antara pencapaian-pencapaian yang dalam Great Eastern Takaful dia merupakan pencapaian yang berada di atas lah. Di antaranya $1 million agency, kita ada Supermercy, kita ada leads tu untuk leaders, kita ada Young Gun. Young Gun ni adalah diberikan kepada group manager yang muda, promote di usia bawah 30 tahun. Kita merupakan top agency nationwide, top 10. Dan kita setiap tahun kita melahirkan, kalau tengok kat bawah ni, promoted. Jadi di sini kita menekankan untuk setiap wakil Takaful kita ligan untuk promotion. Kita tak ada hold back agent supaya duduk bawah kita saja. Tak. Dan dengan sistem, dengan formula yang kita ada, insya-Allah jika follow, insya-Allah kita akan on track. Okay. Okay, next. Ini macam biasalah, Azim rasa kat RAN pun ada juga insentif ke luar negara. Okay, Azim tak berniat nak kongsi lebih tentang trip-trip ni. Ini adalah event-event company dan agensi yang kita buat. Okay, sistem yang kita terapkan dalam kita punya agensi. Okay, kita ada sistem. Percayalah, bila kita involve dalam satu perniagaan, jika perniagaan itu ada sistem, insya-Allah bila kita follow sistem tu, kita akan berjaya. Okay, jadi ini apa sistem yang kita ada dalam agensi. Bukan semua agensi ada. Jadi dengan ramainya leaders dalam agensi ni, kita boleh bergabung dan memberikan idea-idea yang bernas macam mana kita nak improve. Setiap tahun kita melahirkan manager-manager yang baru. Jadi kita ada 3 grup kat sini, iaitu kita ada JWP, iaitu Junior Wealth Planner. Basically apabila wakil-wakil Takaful masuk sahaja, kita akan tempatkan ke dalam grup junior. Jadi di situ semua junior, semua ejen bawah setahun. Jadi nak lontarkan apa soalan pun, kita akan jawab dengan senyuman. Sebab kita tahu
semua ejen-ejen baru, semua wakil-wakil takaful baru. Jadi kita memang bukan buat pengkelasan, tapi kita nak biasakan wakil-wakil takaful yang baru kita bertanya. Bila bertanya dalam grup, ramai yang boleh belajar bila kita menjawab dalam tu. Okey. Dan JWP ni kita equip, kita sediakan 8 siri kelas intensif setiap 2 minggu. Bi-weekly during weekend. Kita buat alternate Sabtu dan Ahad, setiap 2 minggu sekali kita akan ada kelas JWP. Okey, JWP pengkhususan untuk kita, kebanyakannya adalah tentang produk. Okey. Of course lah kalau kita tak tahu produk, macam mana kita nak tahu tentang penjualan seterusnya, step seterusnya kan. Okey. So next kita ada SWP. Apabila selepas setahun, apabila mencapai sasaran jualan yang ditetapkan, maka JWP ni akan di-upgrade kepada senior web planner. Basically ejen lebih daripada setahun. Dan di sini kita ada maksudnya fokus yang lain untuk SWP ni. Kita ada ajaklah kelas-kelas yang berkenaan dengan tips-tips perniagaan dan sebagainya. Dan seterusnya, apabila mencapai sasaran yang ditetapkan, kita selepas setahun di SWP, kita akan upgrade ke Executive Web Planner, di mana grup ni ejen akan bila melepasi 50,000 ANC setahun, ANC tu nanti kita akan share lebih mendalam di kelas yang lain. Basically itu adalah pencapaian yang orang kata biasa, bukannya susah sangat pun. Okey. Dan kita akan equip EWP kita ni dengan knowledge untuk dia promotion, untuk promote. Jadi macam kita share macam mana nak buat recruitment, macam mana nak buat sales dari segi open door yang lain, bukan direct melalui takaful, macam MLTT, pengusaha harta pusaka dan sebagainya. Itu apa yang kita equipkan executive web planner kita dengan ilmu-ilmu. Okey. Kita tak mau bercakap panjang tentang apa yang kita ada, kita nak tekankan kepada peluang yang kita berikan. Okey, kalau yang bekerja, contoh, kalau yang bekerja kita ambil kat sini lah. Okey, yang bekerja dan takaful bisnes, kita buat bukan pembandingan, kita nak tengok peluang yang ada di sektor-sektor yang tertentu ni lah. Contoh, yang bekerja during pandemic, okey, employment, masa pandemik terkesan, mungkin ada yang terkesan, tapi takaful bisnes pada waktu ni high awareness, orang ramai nak cari takaful. Hari-hari ada saja orang yang PM. Okey, kita untuk ambil takaful. Kalau employment mungkin lockdown dan restricted activity. Tapi di takaful bisnes, kita boleh buat bisnes dari rumah sebenarnya. Kita boleh buat bisnes melalui online. Kita tak perlu jumpa customer pun. Okey, jadi kita boleh dipanggil non face to face. Kita boleh buat submission, kita boleh buat presentation melalui Zoom. Kita ada tools-tools yang kita berikan seperti template untuk kita buat quotation dan sebagainya. Social media marketing, kita ada juga kelas-kelas di agensi kita sendiri, kita buat kelas-kelas untuk FB ad dan sebagainya. Dan melalui takaful bisnes, apabila pandemik ni, kalau bisnes lain ataupun di tempat kerja mungkin diberhentikan, dikurangkan gaji, dipotong gaji, tapi di takaful bisnes kita boleh jalan macam biasa. Kita boleh jalan macam biasa, digital world. Melalui social media. So bisnes kita anytime. Sebab kita boleh submit without any single paper. Paperless. Kita just submit melalui iPad, terus sijil enforce, dan apabila sijil enforce, polisi juga tak perlu submit hard copy. Sekarang pakai e-polisi. Medical card juga pakai e-medical card. Jadi semua digital sekarang. Okay.
Dan kita juga ada support yang kuat di mana sistem-sistem kita, contoh kalau bayaran yang tertunggak, kita dapat SMS, customer dapat SMS. Macam tu. Jadi kita memang tengok di handphone pun kita dah dapat maklumat. Mungkin payment tak berjaya potong dan sebagainya, card expired dan sebagainya. Okay, so economic crisis di employment mungkin diberhentikan kerja ataupun di-cut gaji tu. Tapi di Takaful Business, Alhamdulillah, so far tak ada lagi yang dibuang. Dia tak ada dibuang. Even company man sebagai employee pun, kita tak buang orang. Dan proven, kita ada growth double digit lagi di Takaful kan. During pandemic lah orang macam betul-betul aware, kena ambil Takaful lah kalau something happen. Inilah saatnya yang terbaik untuk ambil Takaful. Tapi ada orang kata saat terbaik ambil Takaful bila kita tahu kita akan mati esoknya. Betul tak? Tapi bila risiko meningkat sekarang ni, ini adalah masa yang terbaik untuk kita bantu rakan-rakan kita, kita bantu family, kita bantu orang sekeliling kita untuk manage dia punya risk. Okey, Azim bercakap dari segi dari konteks yang luas lah, belum zoom kepada MLTT. Okey, harap faham. Okey, jobless, less offer for graduate, mungkin kalau kita nak mencari kerja, fresh graduate susah nak cari kerja sekarang mungkin. Tapi Takaful Business kita recruit every single day. Kita memang memerlukan rakan-rakan bisnes yang nak berjaya dengan kita. Okey. Dan employment, macam saya kata tadi, reduce cut pay, get B as second income commission and reward. Why not? Kan? Sementara kita terkesan dengan satu source of income, why not kita mencari satu lagi source of income untuk menampung kekurangan yang ada. Okay? So far okay? Thumbs up sikit ataupun say yes di chat. Kak Azim cakap seorang-seorang ni. Ya, faham. Ada lagi ya? Alhamdulillah. Okay, yes. Thank you Amy. Ya, Thank you faham. Salman. Faham? Okay. Ya, faham. Masih. Okay, Azim teruskan. Okay. Azim bagi simple je lah. Nak 1,000. Nak 1,000 ni. 1,000 untuk apa? Untuk bayar rumah contoh. Nak bayar kereta contoh. Whatever it is. Macam mana nak dapat 1,000 ni? Simple ke? Sangat simple. Okay. Kita tengok kat sini macam mana nak generate 1,000 yang pertama. Simple. Kita tengok. Katalah kita buat MLTT RM100 sebulan. Okay, basically Azim nak tahu average jual property, jual rumah, jual tak kira lah property, rumah kedai ke dan sebagainya. Berapa average sebulan jual property ni? Boleh tak? Boleh share? Average, Azim tak mau exact figure. Average lah, mungkin kita ambil paling tinggi dan paling rendah, kita ambil tengah-tengah. 5 ada tak? Ada. Ataupun rendah sangat 5 tu? Kan ada yang jual B, average 5. Ada Asniza ada? 5 lah, kita ambil contoh 5. Okay. Okay, tak apa. Contoh kita ambil yang jual MLTT RM100 sebulan. Even though kita ada MLTT 250,000 coverage death dengan TPD, serendah RM56 MLTT kita. Okay. Jadi kita ambil contoh lah. Kita jual satu sijil hibah RM100 sebulan, komisen adalah 33%. 33%, satu sijil kita akan dapat RM33 lah. Okay. Sikitnya RM33. Ni Maggi kerak 4 ni. Pagi, tengah hari, petang, malam. RM33. Jenuh. Maggi kerak 4. Tapi hold sekejap. Kita tengok. Kalau kita jual 5 sijil hibah, komisen kita 165. Yang ni boleh lah. Sepaket Maggi kan. Tak payah kerat-kerat. Okay. Itu 5 sijil. Ni bulan pertama, Januari. Kita kata Januari, 5 sijil kita jual. 5 biji rumah, kita jual dengan MLTT sekali. Contoh, RM100 caruman, contribution bulanan MLTT, kita dapat
setiap sijil komisen 33%, kali dengan 5 sijil kita dapat RM165 sebulan. Okey, itu untuk Januari. Continue aktiviti yang sama, jangan rajin sangat, jangan malas sangat, maintain 5 contoh. Kita akan dapat 165 juga untuk Februari. Betul? Tapi komisen Januari kita still dapat. Kita still dapat apabila orang Januari tu membayar juga. Jadi kita double up. Jadi kat sini kita bawa new business dalam bisnes takaful adalah untuk kita punya income increment. Sebab kita dah secure dah setiap bulan customer bayar, kita memang dah dapat dah. Dia macam passive income. Okay. Commission dia berapa? Commission dia sekejap lagi kita tengok. Okay. Ini bulan kedua Februari 330. Basically double up commission kita. Increase by RM165 sebulan. Okay. Jadi continue benda yang sama. 5 juga. Pada bulan ketiga, 5 sijil hibah, 5 property yang kita jual, RM100 sebulan sahaja. Basically RM100 tu RM3 sehari orang simpan. Kan? Tak susah. InsyaAllah boleh. Dengan keadaan pandemik sekarang ni, RM100 sebulan, RM3 sehari, boleh dilakukan sebenarnya. Mas kita maintain benda yang sama, 5 sijil takaful, contribution yang sama RM100 sebulan, kita akan dapat 165 untuk March. Jadi kita akan campur 3 bulan. Dah, kalau tadi cara kita macam nak dapatkan 1000. Dalam masa 3 bulan kita dah dapat half daripada tu, lebih kurang RM500. Itu cuma caruman yang RM100 sebulan untuk MLTT. Tapi kalau ada orang minta untuk nak medical card, contoh, kita boleh tambah sehingga mungkin RM150 ke RM200 sebulan. Komisen tetap 33%. Jadi situ kita dah double. Jadi kita ambil ini adalah sebagai satu contoh MLTT. Okey? Okey, ini dah bulan ketiga. Kita mungkin dah dapat 500 dengan 5 orang customer baru setiap bulan. Continue benda yang sama. Kalau kita tengok kat sini, komisen kita. Okeynya kalau yang lama. Macam mana? Boleh. Sorry. Siapa tu? Okeynya yang first tu memang sampai berapa lama yang dia ambil itu, memang dia akan jadi income passive kita lah macam tu. Dia 6 tahun komisen orang seseorang. Ada berapa tahun yang kita boleh makan duit tu? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Ya, 6 tahun. Boleh ya? Lama. Contoh macam ni, sekarang dia ambil dengan kita, dia bujang. Tahun depan dia kahwin. Tahun satu lagi dapat anak 1, anak 2, anak 3. So basically, sebelum habis 6 tahun tu, kita akan dapat customer banyak daripada dia. Contoh, dia akan kahwin, ada anak 1, anak 2, adik dia habis sekolah. Selalunya dia akan kata, Azim, anak pula dah. Adik dah habis belajar bulan depan. Boleh tak nanti dia dah kerja, tolong approach dia. Tunggu dia November lah. Macam tu. Dia akan jadi bisnes ni dia berulang tau. Satgi adik dia habis sekolah, satgi dia ada anak baru, satgi adik dia dapat anak baru, sepupu, macam tu lah. Okay, new business. Kita dapat repeat sales sebenarnya dalam bisnes takaful ni. Okay, jadi kita kena engage lah. Engage bukan susah pun. Macam wish dia birthday, wish dia hari raya, wish dia anniversary, kan? Kita engage lah tu. Okay, jadi bila apa yang penting kita nak tanamkan dalam kepala prospek kita, bila ready nak ambil takaful, aku ada untuk servis. Aku ada untuk offer the service. Macam tu. Nak kita tanamkan dalam tu. Dalam kepala dia kan. Azim percaya bisnes lain pun sama juga. Kan? Macam bisnes property. Tapi property jarang orang beli tiap-tiap tahun kan. 3 tahun sekali, 4 tahun sekali. Jarang. Tapi yang bisnes takaful ni, dia ada mungkin 3 tahun sekali anak dia akan lahir. Anak baru, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Okay. Jadi kalau kita back to kita punya slide ni,
Kalau continue benda yang sama, jumlah sijil yang dijual setiap bulan adalah 5, kutipan caruman 500. Maksudnya kat sini setiap orang 100, jadi 500 lah caruman kutipan tu. Jadi komisen daripada 500 tu adalah RM165. Bulan kedua orang Januari still bayar lagi. Jadi kutipan komisen kita bertambah dari bulan ke bulan. Okey. Jadi kalau nak tengok berapa lama untuk dapatkan 1000 yang pertama dengan 5 saja customer baru dan hanya caruman RM3.3 sehari, ambil masa 6 bulan. Tapi kalau kata 6 bulan lama sangat, nak buat dalam masa 3 bulan, sama ada you double up you punya customer ke 10 orang ataupun you double up you punya contribution daripada 100 ke 200. You akan shorten you punya 1000 yang pertama. Untuk dapat 1000 yang pertama dalam bulan ketiga. Boleh dapat. Formula dia simple, straightforward. Caruman customer kali dengan 33%. Setiap bulan akan dapat. Okey, setiap bulan. Dan komisen tu tahun pertama 33%. Tahun kedua dia mencarum juga sebab MLTT ni kan macam ikut loan kan. Jadi dia akan maintain the contribution lah selagi dia nak coverage tu. Jadi 6 tahun tu insya-Allah kita akan secure dah kita punya income daripada hari ni punya kerja. Kalau kita nak kata servis macam mana? Servis tak susah sebab bila MLTT ni kita servis masa bila? Masa kematian ataupun lumpuh. Selama Azim buat takaful ni 16 tahun baru 2 orang meninggal. Alhamdulillah, Azim selalu berdoa supaya customer semua sihat. Alhamdulillah. Okey. Jadi sangat-sangat berbaloi lah kan. Kita buat hari ni, insya-Allah kita share dengan dia setengah jam, komisen kita 6 tahun. Macam tu. Okey. Dan yang lagi best, ada lagi best. Anda akan terima 6 tahun komisen yang macam Azim kata tadi, first year 33%, 30%, 19, 15, 10, 10. Total komisen adalah 117% daripada caruman dia. Kalau dia simpan RM100, kita akan dapat RM117 daripada komisen daripada sijil yang dijual itulah. Mana ada satu barang kita jual, komisen lebih banyak daripada harga barang tu. Okey? 117%. Ini komisen lah. First year, second year dan contoh satu sijil tu yang RM100 sebulan, komisen kita RM1,155 untuk seorang tu. Okey, ini tahun kedua dia menyusut lah according dia punya percentage tu. Okey. Jadi ini kita punya sistem GTG dan bisnes takaful membantu mereka menjana pendapatan. Ini part time semua ni. Ini ejen tahun pertama. Okey, ini ejen tahun pertama. Bukan saja tahun pertama yang 1000 lebih ni dia 6 bulan. 6 bulan. Okey, daripada 6 bulan ni ada yang laju, ada yang ikut par lah baseline kita. Ada dapat 1006, 1005, 1000, 2009 ni laju dalam masa 6 bulan. Okey. Ini dah setahun. Ini setahun, ini setahun, ini setahun. Ini semua setahun. Jadi income tu kalau you nak lebih, you buat lebih. Dia tak ada limitnya. Okey. Pulun lebih, kita dapat lebih. Siapa rajin, dia dapat. Itu je formula dia. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada orang kata statistik average income agent 6 bulan 1000 ke 2500 mengikut pace dia lah. Kalau lagi laju lagi banyak lah. Lepas tu setahun kita boleh kata 5000 ke 8000. Lepas 2 tahun 8000 ke 10000. 15000 dan ke atas apabila 3 tahun ke atas. Okey, macam mana formula dia Azim akan tunjukkan nanti. Kita ada formula yang kita boleh tunjukkan sekejap lagi. Tadi kita cerita tentang MLTT RM100 sebulan. Okey.
Kita kalau nak yang income macam ni, kita kena just double up effort, double up business yang masuk. Okay. So ini perjalanan kejayaan dalam bidang takaful sangat simple. Pertama kita boleh katakan dalam ejen tahun pertama tu ikut pace lah, kita boleh dapat 2,400. Tahun kedua, lepas tu naik unit manager. Masuk kat sini kita nak tunjukkan dengan production banyak ni, bukan ikut production yang average ni tau. Yang ni average. Ini pace yang production yang macam ni. Production macam ni. Basically below than average lah. Kalau pace production yang macam ni, dapat income macam ni, tahun ketiga akan naik unit manager. Unit manager ni kita akan ada benefit yang lain lah untuk unit manager. Basically minimum berapa orang ni yang nak naik unit manager? Bawa 4 orang. Okay. Start kita masuk, kita kena bawa dah rakan-rakan kita untuk join dengan kita. Okay. Dan next 2 years kita boleh naik group manager. Okay. 2 tahun naik unit manager kena ada 4 orang at least. Lepas unit manager, kita lepas 3 tahun kita boleh naik group manager. Group manager adalah rank yang tertinggi lah. Okay. Semua benefit dapat lah group manager ni. Jadi berapa lama masa yang diambil untuk naik group manager? 5 tahun saja. Anak 5 tahun boleh buat apa? Boleh baca, boleh mengira kan? Lebih kurang macam tu lah kita. 5 tahun saja yang diperlukan untuk jadi group manager. InsyaAllah. So kalau ini as a agent, kita ada 2 benefit yang kita dapat. Unit manager ada 5 benefit dan group manager akan dapat semua benefit-benefit yang ada kat atas ni lah. Okay. 4 perkara dalam bisnes takaful: pendapatan tambahan, komisen untuk setiap jualan sehingga 6 tahun, serta bonus setiap bulan. Itu bergantung kepada pencapaian. Okay. Bonus tu. Okay. Flexibility, boleh buat bekerja mengikut masa dan cara yang tentukan sendiri. Kita tentukan sendiri. Lepas tu percutian percuma, ini bonus. Sekarang zaman tak boleh travel, kita akan convert kepada duit. Tak terlepas juga. Okay. Anugerah, penghargaan dan anugerah daripada syarikat untuk setiap kejayaan. InsyaAllah memang kita diberikan platform, diberikan stage untuk kita menerima anugerah-anugerah. Basically Azim ada nampak chat masuk. Mungkin ada Azim nak check sekejap. Okay. Okay. Okay, bagus ni. 45 buah rumah kira hebat ni. Hebat ni. 45 buah rumah ni hebat. Hebat dah. Contoh kalau, okay, daripada Hasniza Ghazali. Contoh kalau tak dapat klien, kena push atau tak target. Basically Azim boleh katakan, Azim nak fahamkan soalan ni. Maksudnya leaders tu push ke tak? Aniza boleh tak? Aniza? Okay. Jadi leaders tu push ke tak? Okay, leaders ni senang. Dia akan follow agent dia mengikut tahap agent tu. Dan basically tahap agent tu dia mengikut dream dia. Kalau dream dia tinggi, sebab kita as leader, kita kena faham, as leader dia ada tanggungjawab untuk tengok anak buah dia berjaya. Bila anak buah dia set satu goal, tetapi anak buah dia buat tindakan yang tidak seiring dengan goal yang hendak dicapai, maka leaders ada tanggungjawab. Ini kira tanggungjawab. Bukan kita nak push, kita akan tanyalah, masih berpegang lagi ke dengan dream ataupun impian yang ini? Nak 1,000 dalam masa 6 bulan. Kalau dia kata masih lagi, okey, kalau masih lagi dengan impian RM1,000 dalam masa 6 bulan as a part time, dengan aktiviti yang macam ni, kemungkinan sukar untuk capai. Itu apa tanggungjawab leaders. Kan? Jadi target tu kena ada ke tak? Setiap sales dia ada target dia. Tapi target di takaful sangat mudah. Sekali kita share tengok. Kita share. Target minimum sangat-sangat mudah. Okey. Aniza boleh menjawab tak soalan tadi tu?
ada push ke tak, ada target ke tak, itu bergantung kepada individu. Kalau individu tu rasa 500 as part time is okay, so leaders okay. Leaders okay, leaders tak ada masalah dengan goal agent tu. Jadi kalau agent tu rasa nak goal yang lebih, dia kena push lah. Jadi tanggungjawab leaders tu untuk memastikan agent dia, wakil takaful bawah dia on track. Itu tanggungjawab kita sebenarnya. Okay? Boleh Enza? Okay, terima kasih Enza atas soalan tu. Sangat bagus soalan ni. Ada target ke tak? Nanti kita jawab. Tolong ingatkan Azim kalau Azim terlupa untuk menjawab, kena ada target ke tak. Okay? Okay. Okay, untuk menyertai hanya RM80 saja untuk exam. By the way, exam ni kita buat online. Kita ada laptop satu, kena ada handphone satu. Handphone akan sebagai satu device untuk memeriksa kita semasa exam. Laptop digunakan untuk menjawab exam. Kita tak benarkan handphone lah untuk jawab exam. Kita takut ada masalah, line problem dan sebagainya lah. Kadang-kadang orang call terputus dan sebagainya. Okay. Kita tolong orang dapatkan perlindungan takaful. Di samping tu kita menambah pendapatan. Okay. Okay, Azim rasa Azim buka 5 minit Q&A sebelum Azim ke agenda yang seterusnya, di mana kita akan kira kita buat banyak ni berapa komisen kita. Kita buat banyak ni setahun berapa komisen kita. Okay, so Azim buka 5 minit. Ada soalan boleh unmute dan kalau rasa segan boleh bertanya di chat. Boleh kan? Ada soalan kan? Sengap macam ni, faham ke? Tak faham ke? Cik Azim? Ya. Siapa ni? Fazlina ya. Okey, Fazlina. Okey, saya nak tanya, let's say klien tu dia stop payment. So macam mana condition kita ni? Okey, contoh dia nak stop kan, dia dah tak mau polisi ke apa ke kan? Macam mana? Okey, since kita fokus kepada MLTT sebagai contoh, besar kemungkinan customer tu tak akan stop lah. Itu yang pertama kita kena tahu kalau kita fokus kepada MLTT. Tetapi mungkin customer stop juga kan, kemungkinan. Itu tidak disangkal. Apa yang berlaku apabila customer stop, komisen kita juga akan stop lah. Itu apa yang Azim terfikir pada mula-mula penglibatan Azim nak buat full time ni. Macam mana ni kalau customer stop kan? Kita dah cari customer, lepas tu customer stop. Macam mana dengan income kita? Turut terhenti, betul. Turut terhenti. Tapi kita kena ingat, customer kita ramai. Tak mungkin semua stop sekali. Kalau kita buat comparison dengan employment, kalau kita diberhentikan kerja, 100% income kita akan terhenti. Boleh tak Azim jawab macam tu? Okey. Jawapannya terhenti. Okey. Tapi Azim tengok based on Azim punya experience, income kita ada naik turun, tapi average in the year dia menaik. Dia akan menaik. Dia macam bulan tu kita close yearly contoh. Dia naik lah sebab komisen tu dia kali dengan yearly, contoh 2,400. Contohlah 1,200, RM100 sebulan. 1,200 tu kita akan bagi kali dengan 33%. Jadi RM330 lah sekali. Bukan lagi based on bulanan tu. Faham tak? Boleh Ada soalan lagi tak? Cik Azim. Ya. Nanti kalau macam contoh kami join kan, lepas tu kami nak fokus MLTT tu. Ya.
nanti akan ada apa macam kelas lah untuk Ada. ajak kami lah kan macam mana Ada. kami nak approach nak settle dengan bank lah apa semua kan. Abang kata nak ambil insurans kita lah apa semua tu tak ada kan. Ada. Okey. Apa ni, by the way, Amy boleh tak buat satu WhatsApp group? WhatsApp. Okey, tak apa lepas kelas ni kita buat lah yang siapa nak join tu kan. Okey. Supaya kita boleh communicate. Minta semua masuk lah. Kita explore dulu sebab kita ada kelas sebenarnya. Kelas tu don't worry, memang kita memang tujuan kita nak bagi wakil kita berjaya. Memang kita ada kelas untuk membimbing, especially MLTT untuk yang buat property, untuk yang buat unit trust, ada yang buat kowe pun ada join juga kan. Jadi insyaAllah kita boleh berjaya bersama buat sekali. Okey, contoh. Okey, nampak skrin ni. Okey, jadi contoh kita ambil siapa? Kita ambil nama AAA, AAA. Kita start month bulan 1. Contohlah kita start bulan Ogos. Okey. Ogos adalah bulan pertama. Sebab ini adalah Excel. Cuma kita masukkan formula dalam Excel ni untuk kita calculate dengan case size banyak ni, dengan berapa orang customer, apa expectation income kita. Okay. Jadi start month tu dia bubuh 1 kat situ sebab kita ada formula kat sini, kita akan calculate 12 bulan lah, 1 tahun. Okay, contohlah Ogos adalah bulan pertama kita. Ada chat lagi, check sekejap. Ada screen record tak season ni? Saya ada kerja lah. Ya, ada record. Nanti kita akan sharekan dalam group. Mungkin boleh download kat situ dia daripada link tu dan save. Okay. Okay. Ada soalan lagi kan? Okay. Nanti kita akan send dalam group ya. Thank you Aziz. Okay, contoh. Kat sini adalah input section. Kita boleh share juga calculator, formula ni di dalam group lah kalau nak. Okay, ini adalah input section. Di sini ada result section. Okay. So kat sini adalah result section mewakili personal sales, commission dalam masa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan selepas setahun. Dan ini adalah merupakan commission bulanan, bukannya selepas 6 bulan ini total commission, tak. Selepas 6 bulan inilah commissionnya, selepas 9 bulan inilah commissionnya 4,700 dan selepas setahun 12 bulan inilah commissionnya 5,500 kalau kita follow formula ni. Apa dia formula ni? Kita tengok input section. Okey. Kat sini number of case adalah number of customer yang kita dapat dalam masa sebulan. Kita kata 2 orang sebulan. Okey. 2 orang sebulan. Contoh untuk case ni 2 orang sebulan yang simpan MLTT RM100 sebulan. RM100 sebulan ni dah boleh dapat ratus ribu punya basic sum cover tau. Nanti saya akan share macam mana iGrade generasi. Itu merupakan satu plan MLTT yang terbaik sebab untuk initial minimum basic sum cover adalah RM250,000. Tetapi setiap 5 tahun basic sum cover tu akan meningkat RM25,000. Setiap 5 tahun akan meningkat RM25,000. Itu merupakan seiring dengan harga properti yang meningkat. Dan kita tak perlu tambah caruman. Caruman tu level. Okey. Kebanyakan daripada wakil takaful kita jual MLTT melalui produk iGrade generasi. Okey. Itu sepintas lalu tentang produk yang berkenaan dengan MLTT. Contoh kita ada 8 orang customer, 2 orang customer setiap minggu, 8 orang sebulan yang menyimpan RM100 sahaja sebulan. Jadi ini ANC, FYC, NOC tu kita dalam pengenalan yang lain. Amy dah tahu dah ANC, FYC, NOC ni apa. Number of case,
first year collected contribution dan ANC. Okay, ANC ni 100, 1,200 lah, 1,200. Kalau RM200 sebulan dia simpan, ANC dia 2,400. FYC adalah collected customer bayar berapa. Okay, jadi kita tak mau fokus kat sini. Tadi Azim rasa ramai tertarik tentang duit, commission. Kita nak fokus kepada commission. Okay, sekali lagi Azim ulang. 8 orang customer sebulan, seorang customer menyimpan RM100 untuk MLTT plan. Commission selepas 3 bulan, sebulan dapat 792. Okay, ini selepas hanya 3 bulan. 6 bulan dapat 1,500. Follow yang ni je. Follow yang ni, formula ni. Selepas 9 bulan dan selepas tahun 2,700. Dan dia akan meningkat. Sebab apa? Sebab tahun kedua, sijil tu, orang tu tetap bayar. Kita dapat 30%. Jadi kita campurkan ni. Ini tahun pertama kita simpan dan sebagainya lah. Maksudnya kat sini kita campur sini first year dengan 700. Dah 3,400. Kalau tengok kat bawah ni lah. Dia punya sum 3,400, 3,500 lebih kurang. Okay. Ini kalau naik UM. Kalau naik UM. UM ni buat personal sales saja tau. UM ni dalam calculator ni tak masuk overriding. Overriding lebih kurang 7 ke 12% bergantung kepada performance. Kalau 12% tu termasuk dengan bonus lah. Kalau 7% tu overriding daripada agent. Jadi kita tak mau fokus pada UM lagi. Okay. Jadi kita tengok kepada commission ni. Okay, dalam 6 bulan kalau follow formula apa yang kita bubuhkan input ni, kita dah ada 1,500. Dan ia konsisten dan menaik setiap bulan kalau kita keep on buat benda yang sama. Okay? Faham tak? Ada soalan tak? Dan kita tengok kat sini commission kita. Ini baru tahun pertama dan kedua tau. 33 dengan 30. Commission kita 33, 30, 19, 15, 10 dan 10. 6 tahun. Ini kita baru kira tahun pertama saja. Ini tahun kedua di mana tahun pertama dan tahun kedua kita kira. End up tahun kedua kita ada lebih kurang 5,200. Kalau just as a personal sales, 2 orang seminggu customer yang hanya menyimpan RM100 sebulan. Sedang tak sedang, inilah komisen kita selepas 2 tahun 5,200. Ini apa yang kita tengok average income agent yang dapat lah. Okay. Tapi untuk promotion lebih rendah. Lebih rendah dia punya requirement. Heran kan? Tapi ramai yang pulun, maksudnya duit lah. Kat sini betul lah. Macam Amy kata, ramai yang macam wow, nak duit kan? Duit kan? Jadi inilah bidangnya. Inilah tempatnya. InsyaAllah kita berjaya bersama-sama. Kita akan jadikan ini sebagai salah satu daripada source of income kita. Azim tengok di chat, ada lagi chat kat sini, MLTP. Tu maksud apa? MLTP tu maksud di mana ya? Ada kat sini ke MLTP tu? MLTT, ada MLTT. Alin, Amy, MLTP, MLTT selalu kita buat MRTT, Mortgage Reducing Term Takaful. Tapi kita, MLTT, mungkin typo. Maksud dia apa? MLTT adalah Mortgage Level Term Takaful. Kalau MRTT, Mortgage Reducing Term Takaful. Dia tak sama. Mungkin kita boleh buat kelas, Amy, dalam masa terdekat. Untuk kita tahu macam mana kita nak apa? Nak tahu tentang macam mana kita nak convince. Apabila kita buat kelas ni nanti, insya-Allah kita 100% confident. Kalau bank kata suruh ambil loan dengan dia, kita tahu macam mana nak tackle bank dan macam mana kita nak tackle customer kita.
Ya, buat kelas. Memang kita ada kelas untuk MLTT dan MRTT ni. Ali kata ulang balik. MRTT, Mortgage Reducing Term Takaful. Okey, Ali boleh ya. MLTT, Mortgage Level Term Takaful. Dia beza L dengan R. R yang bank. Reducing, dia cover balance loan. MLTT di takaful, level. Dia cover sepanjang masa level. Contoh pada hari pertama dia ambil takaful tu 300,000, maka tak kira lah apabila tahun ke-20 ke 25 bila berlaku kematian ataupun lumpuh, tetap dia bagi banyak tu. Manakala MRTT dia hanya cover balance loan. Okey, boleh faham? Dina kita akan buat kelas, insya-Allah, stay tune. So hari ni kita just pengenalan, kita akan belajar lagi dan belajar lagi. Belajar ni tak pernah habis. Jadi kita boleh, ya betul, ice breaking hari ni. Ice breaking apa itu takaful. Okey, step yang seterusnya kita kena buat adalah pada 13 hari bulan, tolong blok kalender masing-masing. 13 hari bulan 8, hari Jumaat. 13 hari bulan 8, hari Jumaat. Pukul 9.30 pagi sampai 12.30 hari, kita ada kelas persediaan untuk exam. Azim faham, ramai yang macam suruh baca buku nak exam, sorry lah. Sorry lah, memang tak akan baca. Esok nak exam, kita bagi 2 minggu, kita bagi sebulan. Lama mana pun kita bagi, esok nak exam, malam tu baru buka buku. Itu memang Azim faham sangat. Okay, tapi don't worry, Great Eastern bagus, dia ada assign seorang trainer yang sebulan sekali sahaja kelas tu, dan pada Ogos, hari tu adalah 13 hari bulan. 9.30 pagi sampai 12.30 hari, Azim ulang balik. Tak mau baca, kalau pergi kelas tu insya-Allah Azim punya agent yang mana pergi kelas tu akan pass exam. Alhamdulillah. Modal RM80 untuk kita generate income. Kalau tak pass, kita akan tambah lagi RM80 untuk register. Macam register kat JPJ lah. Driving license tak pass, kena register lagi kan. Macam tu juga exam TBE ni. Jadi kita kena register lagi. Jadi orang modal RM80 untuk start bisnes, kita modal RM160. Kan? Okey, tak ada nak baca. Azim faham sangat. Azim faham sangat. Faham. Memang tak dan. Budak pandai ke api exam tu kan. Okey. Jadi Azim berharap lepas ni boleh bagi tahu Amy. Azim akan juga bagi tahu kat Amy untuk apa? Untuk register rakan-rakan. Kita ada website. Website kita www.takafuleexam.com. Okey. Daripada website ni, contoh Azim Azim tunjuk sikit macam mana nak register. Admin nanti mungkin boleh. Betul, kena secure seat. Sebab apa? Kelas tu 13 hari bulan, hari Jumaat. Sabtu Ahad tu cuti. Jadi Isnin tu ada exam. Sama ada 10.30 pagi ataupun 3 petang. Jadi slot tu kita kena secure. Kalau kita tak secure sekarang, kita nak secure selepas exam, memang tak ada slot tu. Jadi kenapa Azim suruh pergi hari Isnin pada 16 hari bulan tu? Sebab kita lagi fresh. Sebab kita baru lepas kelas 13 hari bulan tu. Okay. Kita nak ke try. Azim nak tunjukkan satu macam mana kita nak register. Okay, Takaful e-exam. Okey, masa kita nak register, kita boleh tengok exam date kat sini. Ni belum register lagi, kita baru nak check exam date. Kita bubuh remote center, maksudnya melalui online. Kita kata Ogos. Sekejap.
Kita kata okey 3 akhir bulan sehingga 31 Ogos. Okey, sekarang ada exam awal 3 hari bulan, 4 bulan sampai, dia ada Isnin sampai Jumaat je exam tu. Dan kalau kita tengok kat sini 16 hari bulan, tak banyak seat. Daripada 200 seat yang ditawarkan, ada 30 saja lagi kekosongan. Kalau tengok kenapa 30 kat sini sangat-sangat cepat habis, sebab dia tahu 13 hari bulan tu kelas kita, lepas tu kita ada exam. Kalau nak lebih cepat, hari Jumaat pagi tu 9.30 pagi sampai pukul 12 tengah hari adalah kelas, petang tu pukul 3 ada exam, 73 seat lagi kosong. Okey. Jadi kalau paling cepat nak seat adalah 13 hari yang kelas tu, petang, pagi kelas, petang exam, ataupun boleh buat Monday, tak banyak seat, offer tinggal 30 out of 200 yang kita offer hari tu, petang pukul 3 petang pun ada 30 lagi. Jadi kita boleh register kat sini. Kita boleh login, kita register as new lah, new user. Kita tekan kat sini, new user. Lepas tu kita register nama, last name, contact number semua. Lepas tu kategori company, Great Eastern Takaful. G, Great Eastern Takaful. Okay. Great Eastern Takaful Agency. Okay. Lepas tu ni pilih lah highest qualification. Ni macam biasa, jantina, Muslim, lelaki perempuan, kategori Takaful operator. Nanti Azim ada slide, Azim akan send kat Amy akan send kat dalam group lah slide macam mana nak register. Lepas tu kita register dan seperti biasa buat bayaran dalam ni juga. Boleh kalau nak register sendiri ataupun minta saya registerkan, Azim registerkan, ataupun Amy tolong ni lah arrange untuk registration bersama-sama. Mungkin kalau tak pasti kita boleh buat Zoom register sama-sama. Okay. Okay, boleh ke? Tahu ke macam mana nak register? Just tengok kat chat tadi, boleh ambil dari situ website dia. takafuleexam.com. Alright. So ada persoalan setakat ni? Hello? Ada soalan? Ya, tak ada soalan. Saya tak ada, orang yang ada kot. Okey. Kalau tak ada soalan, Azim rasa Azim buka Q&A untuk last question. Ada tak? Kita ambil satu soalan terakhir kalau ada. Kalau tak ada, kita boleh tutup majlis kita. Amy boleh arrange ke kita buat WhatsApp group, lepas tu kita buat registration, Amy? Untuk exam. Lepas tu kita akan belajar. Kita nak register cepat tu sebab kita nak secure seat tu. Seat tu kalau lambat ataupun jauh daripada kelas yang kita buat 13 hari bulan tu, nanti takut lupa. Dah lah tak baca. Kan? Pergi kelas nanti lupa pula. Maklumlah semua muda-muda ni. Kan? Baguslah. Seumur hidup lah. Muda-muda lagi boleh tangkap ni, insyaAllah. Semua muda-muda lagi. Azim ya, dah season sikit. Okay, insyaAllah. Kita boleh buat ni. Kita buat sama-sama. Buat putar beranak banyak pula. Okey, kalau tak ada soalan, Azim ucapkan terima kasih. Azim harap perkongsian Azim pada petang ni dapat dimanfaatkan sebaiknya. Don't worry kalau kita rasa kita tak tahu, itu perkara biasa. Baby lahir bukan terus berlari. Kalau baby lahir terus berlari, doktor pun lari sama. Kan? Jadi kita kena faham sesuatu bidang baru yang kita nak ceburi, banyak pengorbanan yang kita kena lakukan.
Pengorbanan dari segi apa? Pengorbanan dari segi masa especially. Betul kan? Masing-masing busy, Azim faham. Pengorbanan masa pengorbanan masa untuk belajar benda baru, untuk pengorbanan untuk runtuhkan ego kita. Mungkin dekat property kita top sales, kan? Kita belajar benda baru, ego kita kena turunkan. Okay? Pengorbanan dari segi masa, apa dia? Pengorbanan dari segi bersama family. Mungkin malam kita ada buat meeting. Jadi kena korbankan masa dengan family. Tak dengar Fahana kata? Fahana kata tak dengar? Yang lain dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Okey. Pengorbanan dari segi masa Fahana, mungkin line kat situ ada breaking. Okey. Pengorbanan macam mana kita nak berjaya. Percayalah, setiap kejayaan pasti ada pengorbanan. Kalau kita nak measure berapa besar kejayaan kita, kita measure berapa banyak pengorbanan yang kita lakukan. Setuju tak? Azim percaya semua dah ada pengalaman buat sales ni. Semua ada pengalaman as an entrepreneur. Mesti dah ada basic ni. Kan? Jadi, ukur kejayaan kita dengan mengukur pengorbanan yang kita lakukan hari ini. Okey? Kalau tak ada persoalan, dengan itu Azim rasa kita tutup majlis kita dengan tasbih, kifarah dan su'as.